Okey, hai, salam sejahtera dan selamat pagi. Kembali lagi dalam forum perdana bersama pakar-pakar statistik negara. Saya merupakan pengacara anda, Muhammad Ani Arifin bin Muhammad Zaid, akan memperkenalkan seorang demi seorang pakar statistik negara yang telah bertukar lumus untuk menyelesaikan jenayah-jenayah di Semenanjung Malaysia. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan form untuk menceritakan sedikit tentang statistik negara di Malaysia berkaitan dengan kes-kes penjenayahan. Yang segala hormatnya dipersilakan. Selamat sejahtera semua, nama saya Fong Chui Ting, merupakan pakar statistik bagi kajian ini. Dalam kajian ini, kami akan mengambil data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Department of Statistik Malaysia. Data yang kami dapat adalah berkaitan bilangan bantuan berdasarkan jantina negeri dan penjara di Malaysia dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Dalam kajian ini, kami akan mengkaji hubungan antara bilangan bantuan berdasarkan negeri, jantina dan penjara di Semenanjung Malaysia dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Daripada data itu, kami mendapati bahawa bilangan bantuan di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 423,907 orang. Daripada jumlah itu, sebanyak 47,678 orang merupakan wanita dan selebihnya adalah jumlah bagi lelaki. Terdapat banyak penjara di Semenanjung Malaysia. Contohnya, penjara Al-Usta mempunyai jumlah bantuan sebanyak 2,441 orang, manakala penjara Sungai Petani mempunyai jumlah sebanyak 4,610 orang. Itu sahaja daripada saya. Thank you. Okey, terima kasih Fong atas penjelasan yang cukup terperinci. Mungkin Julana ingin menambah sedikit berkaitan dengan graf statistik bagi kes jenayah di Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Juliana binti Julkipli. Sekarang saya akan menerangkan mengenai data grafik berkaitan dengan bilangan penjenayah yang mengikut penjara yang ada di Semenanjung Malaysia. Berdasarkan graf yang anda lihat sekarang, di mana data tertinggi telah direkodkan di Kajang Prison iaitu sebanyak 97,628 dengan peratusan sebanyak 23.03%. Dan bilangan penjenayah mengikut penjara yang terendah adalah direkodkan oleh Muar Correctional Center iaitu sebanyak 58 dengan peratusan sebanyak 0.10%. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Julana dengan Fong. Apa membuang masa, saya mempersilakan Ketua Polis Negara iaitu Anik untuk menceritakan sedikit tentang kes penjenayahan di Malaysia, di Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum, saya Muhammad Ani Arifin, merupakan Ketua Polis Negara. Saya akan menceritakan sedikit berkaitan dengan jenayah-jenayah di Semenanjung Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, jumlah tertinggi bagi setiap negara merupakan sebanyak 9,713, manakala jumlah keseluruhan adalah sebanyak 66,118. Seperti yang kita dapat lihat di dalam graf sebentar tadi, pergerakannya merupakan daripada rendah ke tinggi dan pergerakannya ke kanan. Ini menunjukkan bahawa mood median mean adalah paling besar. Semakin lama semakin meningkat. Selain itu, varian bagi ini adalah sebanyak 363, 423, 434, 793, manakala standard deviation dia merupakan sebanyak 602,846. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Muhammad Ali atas pencerahan tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita mempersilakan Nur Syahidah untuk menceritakan berkaitan dengan statistik analis bagi menggunakan SPSS. Tanpa membuang masa, dipersilakan. Di mana kami mengumpul data-data penjara, negeri, jantina dan tahun bagi mengetahui mean, median, mode, standard deviation, variance range dan lain-lain lagi. Okey, dalam rajah yang ditunjukkan ini, variable yang
ada, kami mendapati penjara mempunyai min sebanyak 14,50 dan mediannya pula adalah 14,50 juga. Okey, mood dia adalah 1.0 di mana ia berbeza dengan ukuran sebelum ni yang dibuat oleh Ketua Polis Negara kita. Okey. Okey. Seperti yang dapat sebelum ni adalah mood dia adalah 9,713.06 dan median dia adalah 12,040.03 dan min dia adalah 66,118.14. Okey, ini juga menunjukkan standard deviation di mana 602,846.11 dan SPSS yang ditunjukkan standard deviation adalah 8.09,584. Okey. Ini adalah data-data yang kita menggunakan SPSS. Seterusnya hypothesis testing. Hypothesis testing ni, okey, pada langkah pertama kami menetapkan H0 dan kedua kita juga menetapkan significance level iaitu di mana alfanya adalah 0.05. Okey, seterusnya kami juga menggunakan t-test untuk mengetahui data-data dan juga jadual ANOVA. Okey, berdasarkan data-data yang telah dibuat, kami menetapkan hipotesis null dan kami mereject H0 jika H0 adalah melebihi 2.70. Jadi konklusi yang kami buat di sini, kami mereject H0 disebabkan kami mendapat data 4.261 adalah melebihi 2.70. Okey. Seterusnya kami juga membuat analisis perhubungan di mana kami plot yang kami menetapkan plot yang di mana ia berkaitan sama ada ia mempunyai hubungan atau tidak. Okey. Dalam plot ini menunjukkan bilangan penjenayah adalah berkaitan dengan negeri. Okey, di mana dekat sini kita tengok yang paling tinggi adalah pada negeri adalah pada plot pertama dan ia menunjukkan ia ada berkaitan. Okay, seterusnya pada plot kedua juga ia menunjukkan bilangan penjenayah ada hubungan dengan penjara. Begitu juga dengan negeri yang mempunyai hubungan dengan penjara. Okay. Seterusnya pada jadual hubungan. Okay. Jadual hubungan data jantina dengan penjara menunjukkan kosong di sini kalau dapat lihat dan data negeri dan penjara menunjukkan 0.993. Okey. Ini menunjukkan yang penjara mempunyai hubungan dengan negeri. Okey, disebabkan negeri mempunyai data yang menunjukkan dia ada hubungan dengan penjara. Okey, seterusnya okey, di mana jantina dan negeri pula menunjukkan kosong juga. Ini menunjukkan dia mempunyai data yang dia mempunyai bilangan yang kurang. Tapi tiada masalah ya dengan sini tak ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada confidence interval. Confidence interval ini okey, pada kolom yang pertama, kolom yang menunjukkan penjara, okey, dia mempunyai sebanyak pada sampel dia mempunyai 224 dan mean level dia adalah 14.50. Okey, dan standard deviation kita mengetahui mempunyai 2.77 dan dengan standard deviation ni kami mengetahui confidence level yang
digunakan 95%, kami mengetahui lower dan upper boundaries dia. Okey, iaitu mempunyai antara 13.43 dan upper dia adalah 15.557. Okey, ini sahaja data yang dapat diambil menggunakan SPSS. Okey, terima kasih Syahida atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya mungkin daripada Umi untuk menambah serba sedikit berkaitan dengan SPSS dari data jenayah di seluruh Indonesia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Ufia binti Sempul Amizam. Saya akan menyambung daripada data daripada SSPS tadi. Apa yang kita dapat daripada data tu, kita boleh rumuskan di sini kita punya equation, iaitu Y sama dengan B0 plus B1x1 plus B2x2 plus B3x3 and plus B4x4, di mana kita punya dependence variable dia which is Y adalah nombor bilangan penjenayah. Manakala kita punya independence variable dia adalah state, gender, prison and year. Plus kita punya tadi error, kita ada plus error dekat kita punya equation. Untuk test of normality ni, kita dapati bahawa kesemua jumlah kita adalah melebihi 0.05, di mana kita apabila kita dapat 0.05, maknanya logik kita punya data dengan jika dikaitkan dengan jumlah penjenayah. Seterusnya kita dapat jumlah data deskriptif. Kita juga ada buat data deskriptif, kita juga ada model summary, di mana kita dapat R2 kita adalah 0.458 iaitu bersamaan dengan 45.8%, dan juga kita punya adjusted R2 kita adalah 21.0%. Untuk ANOVA pula, kita dapat p-value daripada ANOVA kita dapat kurang daripada 0.01, iaitu kita punya 0.00 daripada data kita, kita dapat daripada kita punya independence variable, kita mendapati bahawa data kita 0.00. Seterusnya kepada conversions pula, kita equation kita adalah 3554.326 tolak 2935.865, iaitu gender, tolak 1034.910 present, dan tambah 2894.188 state, dan tambah 70.023 iaitu tahun. Daripada kita punya equation, B0 35.4326 adalah B0, di mana kalau kita dapat kita punya dependence variable kita kosong, nombor bilangan penjenayah kita akan bermula dengan 355.326. Dan seterusnya apabila kita punya gender kita meningkat, kita punya bilangan penjenayah akan berkurang sebanyak 2935.865. Begitu juga dengan prison, apabila jumlah prison kita meningkat, jumlah penjenayah kita juga akan berkurang sebanyak 1034.910. Dan seterusnya apabila state kita bertambah, jumlah penjenayah kita juga akan meningkat sebanyak 2894.188, dan begitu juga dengan tahun akan meningkat kepada 70.023, di mana bagi p-value untuk gender, prison, state and adalah sama, iaitu 0.000
manakala untuk tahun pula adalah 0.735. Okey, untuk gender state and person adalah significance kalau kita sebab dia lebih daripada 0.05 manakala dia kurang daripada 0.05 manakala untuk tahun pula dia adalah tidak significance kerana kita dapat p value dia melebihi 0.05. Itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih kepada Syahidah dengan Umi atas pencerahan berkaitan dengan perancangan statistik negara. Okey, apa yang saya dapat simpulkan bahawa daripada data-data yang telah dikumpulkan, daripada perancangan statistik serta daripada graf-graf itu, kita dapati bahawa setiap apa yang dilakukan oleh pakar statistik negara merupakan satu kes jenayah yang sangat logik berkaitan dengan gender, state dan person serta tahun daripada 2016 sehingga 2019. Seperti yang kita dapat lihat daripada awal sehingga akhir, semuanya sangat sangat bermain peranan daripada data sehinggalah yang terakhir iaitu daripada penggunaan aplikasi SPSS. Itu saja daripada kami. Jangan lupa siaran ulangan pukul 9 hari Isnin di rancangan 999 Forum Perdana bersama Pakar Statistik Negara. Terima kasih dan selamat pagi.